Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, alright. So hari ni ya, kita akan continue dengan Hardy-Weinberg Law, okey 5.2 di mana okey, saintis Hardy dan Weinberg ni, okey diorang ada buat law dan diorang ada utarakan equation, okey, satu formula. Okey, yang formula ni digunakan untuk kira frequency of allele, okey, allele frekuensi, frequency of genotype, okey, ataupun genotype frequency dan juga phenotype frekuensi ya, ataupun frequency of phenotype. Okey. Kemarin kita dah belajar mengira secara manual kan. Maksudnya kita kira gene pool, okay, kita kira allele frekuensi, genotype frekuensi dan juga phenotype frekuensi secara manual. Okey, manual tu maksud kata daripada population yang diberikan, okey, maklumat daripada population yang diberikan, kita kira semua tu kan. Okey, dekat muka surat 68, 69 tu kan. Okey. So siapa yang terlepas kelas kemarin, okey, boleh tengok video rakaman saya lah ya. Tapi untuk start daripada kelas minggu depan, tak siapa seorang pun tak boleh terlepas ya. Semua kena online lah. Saya akan aturkan jadual. Okey, sebab minggu ni sebenarnya saya buat kelas tambahan je. Okey, kelas tambahan je. Saya rasa saya tak boleh tetapkan sebagai kelas ganti sebab kehadiran tak apa ni, tak memuaskan kan. So mungkin kamu cuti, awak suka anggap cuti tu memang cuti lah kan. Okey, tapi bagi saya kalau cuti tu untuk awak lah, matriculation ni, kalau kita cuti sebenarnya kita cuti tu adalah masa untuk kita buat banyak benda yang tertangguh ya. Unless kalau kita cuti yang 3 bulan lain lah. Yang tu bolehlah kita nak lepak-lepak kan. Lepas matrik awak kan cuti 3 bulan tau sebelum awak dapat panggilan daripada universiti. Okey, yang itu baru boleh rest sebenarnya. Nak rest panjang-panjang kan. So untuk seminggu ni sebenarnya apa-apa kerja ataupun apa-apa benda yang tertangguh sepatutnya kita buat dalam tempoh cuti seminggu ni. Okey, banyak benda boleh buat. Okey, termasuklah saya berpesan pada diri sendiri. Okey. So sambung balik muka surat 70 untuk hari ni. Okey, Hardy-Weinberg Law. Okey, dah kata dah tadi. Okey, Hardy-Weinberg Law ni dia utarakan law ataupun equation untuk mengira allele frekuensi, genotype frekuensi dan phenotype frekuensi juga tapi dengan menggunakan kaedah yang lain. Okey, kaedah yang menggunakan formula. Okey. Alright, dan Hardy-Weinberg ni pun ada syarat kalau nak boleh pakai Hardy-Weinberg Law. Okey. Yang pertama ya, dia kata, okay, define Hardy-Weinberg Law, okay, muka surat 70. Okay, the Hardy-Weinberg Law state that, okay, in a population that does not evolve, maksudnya tidak berubah dengan jelas ya daripada satu generasi ke generasi seterusnya, okay, dan berada dalam keadaan equilibrium, okay, is at genetic equilibrium, okay, ataupun dia kata population ni stabil lah ya, okay, the population will have frequency of allele and genotype frequency which is remain constant from generation to generation. Maksud kata satu populasi yang stabil, okay, walaupun ada sedikit perubahan dia tetap akan constant. Malar dia punya bilangan individu dalam populasi tersebut. Okay. Dan nilai frekuensi allele dan nilai frekuensi genotype dia constant. Okey, daripada satu generasi ke generasi seterusnya. Okey, dan dia kata kat sini, kalaulah ya genetic equilibrium tu describe that the population is non-evolving. Okey, non-evolving tu maksudnya tidak berubah lah. Okey, tidak terjadi spesies baru ke ataupun tidak mutated ke. Okey, tetapi it is rarely met. Maksudnya dia jarang ya. Okey, jarang lah, tak ada langsung perubahan. Dia akan ada sedikit. Okey,
Dan dia kata actually the reality this condition does not occur, but from that law we can guess any changing in population genetic. Okay, kan population genetik ni adalah satu kajian tentang population kan. So apa nama ni, kajian tentang populasi tersebut, kita dapat tengok daripada data frekuensi. Contohnya macam population of human in Malaysia. Daripada 28 juta dulu dah naik ke 32 juta sekarang. So terdapatnya perubahan dari segi frekuensi of allele dan frekuensi of genotype lah. Dekat populasi rakyat Malaysia ni mesti ada punya. Dan that's why dia kata it is rarely met. Jarang-jarang lah tak ada perubahan ya. So to use the Hardy-Weinberg law, we must assume that the population is not evolved. Kita kena assume population tu langsung tak ada perubahan. Thus this must satisfy assume that the population must be, maksudnya untuk mengatakan populasi itu tidak berubah, populasi itu walaupun dia ada perubahan sikit, tapi perubahan dia tu kita tak nampak pun. Sebab apa? Sebab it has very large population size whereby number of individu dalam population tersebut sangat besar. Jadi kalau ada perubahan pada alel frekuensi, kita boleh abaikan. Contohnya rakyat Malaysia ada 32 juta orang. So kalaulah terdapatnya 100 orang yang berpindah keluar daripada population individu kat Malaysia ni, 100 orang dia keluar, so kita boleh abaikan pun dia orang punya alel yang dibawa bersama dengan mereka. Alright. Kalau macam rakyat Indonesia ada 164 juta. So kalau ada katalah ada 10,000 orang je yang pindah keluar ataupun mati, dia tak sedar pun. Frekuensi tu tak berubah banyak pun. Alright. So kita boleh negligible lah. Kemudian yang kedua, no net migration. Sepatutnya ya, no migration. Kalau mutation tu no net mutation, tak silap saya. Kalau migration tu no migration, whereby maksudnya kita boleh kata dalam population tersebut, yang bersaiz besar tersebut, mesti juga tak ada emigration, perpindahan keluar rakyat dia ataupun perpindahan masuk rakyat dia. Emigration maksudnya pindah keluar, immigration maksudnya pindah masuk ke dalam population. Kalau ada pun kita boleh negligible juga. Yang ketiga, no net mutation, tak ada perubahan gene. No natural selection and no random mating ataupun no random fertilization. So setiap daripada satu ni sebenarnya awak kena explain tau. Apa maksud large population size, no migration, semua ni dah disentuh ni dalam lecture. Tak silap saya dalam lecture. So saya nak untuk yang Hardy-Weinberg law ni awak pergi tengok video lecture. Pergi tengok video lecture, dia punya explanation. Saya nak terus pergi ke Hardy-Weinberg equation, ataupun formula dia. Di mana yang pertama Hardy-Weinberg mengatakan kalaulah population tu is at equilibrium. So the allele frequency, allele frequency dia, dia ada dua syarat dia ya. Yang pertama allele frequency, yang kedua genotype frequency. So Hardy-Weinberg mengatakan is when the population is at the equilibrium. So dia kata P plus Q equal to 1. Bermaksud, frequency of dominant allele
tambah. Okay, frequency of recessive allele equal to 1. Okay, ini maksud dia. Okay, P stand for frequency of dominant allele. Okay, Q stand for frequency of recessive allele. So value ataupun nilai dominant allele ni yang kita dapat, kita tambah dengan nilai recessive allele bersamaan dengan 1. So maksudnya the population is at equilibrium. Okay, then kita boleh expand kan, kita boleh kembangkan this equation, kita boleh kembangkan, dia akan jadi okay, P square plus 2PQ okay, plus Q square okay, equal to 1. Yang ni apa pula? This is when the population is at equilibrium. So the frequency of okay, homozygous genotype. So for example saya bagi homozygous okay, genotype. Okay, for example saya bagi A besar. Okay, tambah dengan frequency of heterozygous genotype. Okay, tambah dengan frequency of homozygous recessive. Okay, for example sini, okay, ni heterozygous dan homozygous recessive genotype. Okay, ni homozygous dominant So bila kita tambah semua frequency of the genotype, okay, so dia sama dengan 1. Okay, so yang ini adalah apa yang Hardy-Weinberg law kata. Okay, frequency of dominant genotype, homozygous dominant genotype, frequency of heterozygous genotype dan frequency of homozygous recessive genotype. So kita plus semua bersamaan dengan 1. Okay. So kita kadang-kadang ada soalan dia minta awak buktikan lah is at if the population is at equilibrium. Okay. So kita kena buktikan dengan kita kira value of each type of frequency dan kita tambah adakah bersamaan dengan 1. Okay. Alright. So yang ni kena hafal tau equation ni. Okay. Next. Okay, and okay, 70, ya? Yeah? Kalau tadi Madam explain tu untuk genotype, kalau phenotype macam mana? Okay, kalau phenotype, okay, phenotype frequency kita akan tambah yang genotype frequency P square plus 2PQ. Okay, kita tambah P square plus 2PQ. Okay, ini untuk dominant phenotype frequency tapi bukan equal to 1 lah. Okay, tapi bukan equal to 1. Kalau Q square untuk recessive phenotype frequency. Okay, nampak tak dekat muka surat 70 tu dia ada bagi kan? Okay, yang ini adalah dominant okay, phenotype frequency. Okay, ataupun frequency dominant phenotype dan untuk Q square okay, ini kita boleh dapat recessive phenotype frequency. Okay, boleh faham? Tapi dia tak akan dapat 1 lah. Okay, yang ni tambah dengan ni tak akan dapat 1 lah. Faham tak? Faham. Alright, so cara-cara nak gunakan Hardy-Weinberg equation ni dia ada bagi tips ya. Dekat bawah tu dia ada bagi tips daripada soalan, dia ada bagi tips. Biasanya untuk kira soalan-soalan untuk menentukan Hardy-Weinberg value ni, okay, nak buktikan is the population is at equilibrium. Okay, biasanya dia akan bagi tips ya. Dia bagi tips kat sini. Okay, from the question biasanya kita kena cari dulu okay, the value of Q square. Okay, after that, awak cari value of Q. Okay. Mula-mula cari value Q square, lepas tu cari value Q. Okay, lepas cari value Q, kita boleh cari
Okay, value, the other value. Okay, kita boleh cari apa-apa saja frekuensi yang kita nak. Okay, sama ada kita boleh dapat P ke. Okay, kita boleh dapat P. Okay, kita boleh dapat balik P square. Okay, lepas tu, lepas P square kita boleh dapat 2PQ. Okay, lepas tu kita boleh dapat Q square. Okay, macam-macam lah. Ni antara tips dia lah dia bagi. Okay, alright, boleh faham? Okay, so kita terus buat soalan sebab apa nama ni, chapter ni memang kena banyak mengira lah. Okay, tak adalah susah matematik, susah mana pun. Okay, matematik ni simple sahaja. Okay, so saya padam. Okay, jom kita tengok muka surat 71. Okay, so in a human population, okay, dia kata in human population, one baby from 25,000 babies is born with a sickle cell anemia. So the patient of this disease is considered as homozygous recessive. So maksud kat sini dia kata satu ni adalah sickle cell anemia. Okay, sickle cell anemia, sickle kejap Okay, yang satu ni dia sakit kan? Okay, sickle cell anemia. So dan dia kata the patient of this disease is considered to be homozygous recessive. Okay, so dekat sini, okay, calculate the frequency of recessive allele. So kita nak buat macam mana? So number of individu kan? Okay, sekarang ni seorang per 25,000 babies yang dilahirkan adalah sickle cell anemia. So macam mana kita nak buat? Okay, so satu orang daripada 25 orang. Okay, so kita nak buat macam mana? Kita buat balik cara kita dapat Q square. Okay, bersamaan dengan Q square ni apa? Q square ni adalah frequency of, semalam kita belajar apa? Frequency of ni genotype frequency. Okay, genotype frequency. Okay, Q square adalah genotype frequency. So Q square adalah genotype frequency. So genotype frequency sama dengan number of individu. Okay, with particular genotype. Okay, ini formula semalam kan. Okay, bahagi dengan number of individu in the population. Okay, ini formula semalam dekat muka surat 68. Okay, 68 kan, number 2 Roman. Okay, so macam mana nak dapat? So 1 per 25,000 lah. Kan? Okay, so 1 per 25,000 okay, bersamaan dengan 0.000004. Okay, so ini adalah value bagi Q square. So selepas itu, kita tengoklah soalan dia nak apa? Dia nak frequency of allele. Okay, so kalau dia sebut frequency of allele je, maksudnya dia tanya frequency of allele yang Q dan juga, dia tanya frequency of allele untuk recessive allele dan juga frequency allele untuk dominant allele. Okay, ni kalau soalan dia kata calculate the frequency of recessive allele dan juga calculate the frequency of dominant allele. So Q ni adalah frequency of recessive allele. Okay, dominant allele P ya. Okay, so nak dapat ni kita kena square root kan Q square. Okay, dan kita dapat Q bersamaan dengan 0.0063. Okay, so ni jawapan dia untuk A. Okay, so macam mana nak dapat untuk B pula? Okay, so since P plus Q is equal to 1, so Q sama dengan 1, terbalik, sorry. So P sama dengan 1 tolak value Q tadi. So kita akan dapat untuk B pula frequency of dominant allele. Okay, so 1 tolak Q, 1 tolak 0.0063.
3. So kita akan dapat value P bersamaan dengan 0.9937. So kita dah dapat jawapan untuk soalan B. Okay, soalan A dan soalan B. Frekuensi untuk alel resesif, kemudian frekuensi untuk alel dominan. Okey, boleh faham takat tu untuk dapat Q dengan P? Equation ni datang daripada mana? Yang ni kita belajar kemarin. Okey, ni kita belajar kemarin. Cuma kemarin saya tak bagi tahu lagi Q square tu apa, P square tu apa. Sebab kemarin belum masuk Hardy-Weinberg kan. So yang ini daripada muka surat 68, cara-cara untuk mendapat genotype frekuensi bersamaan dengan number of individu with the particular genotype bahagi number of individu in the population. Okay. Yang ni equation ni, formula yang ni memang kena hafal lah. Terkejut aku. Okay. So, okay. Sekejap, ada orang datang terkejut saya. Okay, so, alright, next. Boleh faham takat tu? Boleh faham takat tu? Boleh, Miss. Okay, good. Siapa tak faham bagi tahu ya. Okay, so sekarang, okay, kita tengok C ya. C, the frequency of heterozygous genotype. Okay, so sekarang frequency of heterozygous genotype. Okay, so maksudnya dia cari heterozygous. Dia cari 2PQ. Okay, dia cari 2PQ. Frequency of heterozygous genotype. Betul? Okay, so kita kena substitute je lah. Okay, so macam mana nak substitute? Okay, so 2 nilai P 0.9937. Okey, kita akan darab dengan 0.0063. Okey, dan kita akan dapat 0.0125. Senang je kan? Kita substitute je value P dengan Q. Yang penting kita dapat cari dulu Q dengan P tadi ni. Okey, alright. So, kemudian cuba kamu buat tanpa melihat jawapan dekat situ. Okay, so kita buat seterusnya. Okay, the number, okay, soalan seterusnya D, the number of carrier. Okay, ni kan, okay, ni ada tips dia untuk mengira number of carrier. Okay, number of carrier in the population. Okay, kita tahu kalau carrier ni genotype dia macam mana, genotype dia macam ni kan. Okay, so dia adalah heterozygous kan, bila kita sebut sebagai carrier kan. Okay, untuk apa nama ni, sickle cell anemia ni kan. Okay, so dia heterozygous kan. Okay, so nak cari number of carrier, cara dia adalah, okay, kita ambil frequency of genotype tadi yang kita dapat untuk carrier tadi, dan kita darab dengan total number of individu in population. Okay, yang ini awak kena tahu tips ini. Okay. Ni dia tak ada dalam nota awak ni. Cara nak kira number of carrier ni tak ada dalam nota. Ya, tak ada equation yang diberikan. Tapi awak kena tahu kita ambil frequency of genotype tadi. Okay, kita darab dengan number of total number of individu in the population. So macam mana kita nak kira? Okay, kita dah dapatkan value heterozygous tadi kan? Carrier tadi kan? Okay, ini carrier ya. So ini carrier ni kena tahu Okay, so kita ambil 0.0125, kita darab dengan 25,000. Okay, total number of individu in the population. So kalau kita dapat decimal places pun, okay, cuba awak tekan calculator sekejap, 0.0125 darab 25,000 dapat berapa? Kira sekejap. Dapat berapa? 312.5. Okay, kita dapat point kan, betul tak? 300 berapa? 312.5. 312.5 kan. So tak make sense lah kalau kita nak letak
jawapan decimal place sebab dia adalah bilangan kan. Dia tanya bilangan kan. Okay. So tak make sense. So kita kena bundakan dia. Dia jadi 313. Okay. Number of individu. Boleh faham? Okay. Of the carrier in the population. Okay. Individu of the carrier. Tulislah carrier kat sini. Okay. 313 individu of carrier in the population. Okay. Boleh faham? Alright. Next. Kita tengok soalan D. Okay, the number, soalan E pula. The number of baby with sickle cell anemia among the 50,000 babies in the next generation. Okay, dalam next generation dia kata total number of population dah meningkat menjadi 50,000. So nak buat macam mana? Okay, so kita delete ni. Okay, so kita ambil frekuensi yang sama. Okay, dia kata frekuensi yang baby sickle cell kan. So Q square punya, okay, darablah dengan 50,000. Okay, so Q square tadi bersamaan dengan berapa? Tengok balik. Q square kat depan tadi 0.000004 darab 50,000. Okay, dan kita akan dapat berapa? Okay, kita akan dapat 2. Okay, ini kalaulah dalam equilibrium. Okay, dalam keadaan equilibrium lah ya, tak ada perubahan apa-apa. Okay, so dia kata number of baby with sickle cell anemia, kita ambil je Q square darab 50,000. Senang je. Okay, tapi awak kena tunjuk calculation tau. Even though awak tekan calculator, okay, awak rasa mudah je, senang je soalan tu kan. Okay, awak masih kena tunjuk dia punya equation. Ya? Kita kena ambil yang Q square ataupun yang Q saja. Q square sebab kita nak number of baby. Kalau kita nak number of allele, baru kita ambil Q. Okay. Okay. Alright, so F. The percentage of the normal baby in the next 50 generation. Okay. Okay, kalau nak percentage pula, cara dia adalah awak ambil, sekejap Okay, so kalau dia nak percentage, okay, dia nak percentage kan. Okay, kalau dia nak percentage of genotype, okay, so cara dia adalah awak ambil frekuensi of genotype. Okay, awak darab dengan 100 dan awak akan dapat value dalam bentuk percentage. Ni cara dia. Okay, ni pun tak ada ditunjukkan dekat dalam nota. So, saya nak awak take note lah. Okay, untuk dapatkan frekuensi of genotype. Okay, ambil nilai frekuensi of genotype tadi, darab 100, so dapatlah dalam bentuk percentage. Okay, dan kalau dia nak percentage of phenotype, pun sama. Ambil frekuensi of phenotype, darab 100. So, dapatlah dalam bentuk percentage. Okay. Alright, next. Okay. Kita nak kira kan soalan tu kan. Okay, dia nak percent of homozygous dominant. So, homozygous dominant tu yang A besar lah kan. Okay, so A besar ni tadi apa? Yang ini adalah P square kan. So, nilai P square kita nak dapat macam mana? Okay, kita dapat value P tadi kan. Okay, value P tadi berapa? 0.9937 kan. Okay, 0.9937. Okay, kita kena square. Okay, kemudian kita darablah 100. Okay, kemudian kita akan dapat 98.7440%. Okay, kalau boleh jawapan yang ada poin-poin macam ni, kecuali bilangan individu, awak ambil 3 titik perpuluhan ataupun 4 titik perpuluhan. Ni tak payahlah kosong kan.
Okay. So awak ambil 3 ataupun 4 titik perpuluhan di belakang. Boleh faham? Boleh faham tak? Okay, setakat ni ada soalan tak nak tanya? Okay, Tak ada, kalau Miss. Tak ada. so awak boleh repeat saya punya video ni nanti Okay. Alright, so kita tengok soalan muka surat 72 pula. Okay, muka surat 72. Okay, soalan muka surat 72 dia lain sikit. Okay, soalan muka surat 72, the resistance against a poison in a population of bats is controlled by the dominant allele D besar. Okay, and 80% of the bat population in a tested area is found to be resistant against the poison. So dalam soalan ni, dia bagi key dekat awak. Dia kata, okay, dia ada 2 jenis kan, jenis trait dekat sini. Satu yang boleh resistant. Okay, resistant to poison. Satu yang boleh tahan daripada racun. Okay, dan dia kata resistant against a poison in a population that is controlled by dominant allele kan. Okay, so dominant allele kan yang ni kan. Dan dia kata 80, and they have 80% kan. Ada 84% of the bat population is in the tested area is found to be resistant against the poison. Okay, ada 84. Okay, so maksud kata, okay, daripada 100%, okay, awak tolak lah. Okay, so bila awak tolak 100% tolak 84%, okay, awak akan dapat berapa? 16% kan? Okay, so 16% ni mestilah yang not resistant. Okay, yang not resistance. Okay, resistant resistant tak ada C. Resistant to poison. Maksudnya, okay, mesti yang ni dikawal oleh allele resesif. Betul tak? Okay, so awak kena tahu cara-cara nak jawab soalan ni. Okay, ini antara clue dia lah. Okay, so soalan A, what is the allele frequency for the dominant and recessive allele in the population if the population of bat is at genetic equilibrium? Okay, kenapa saya kena buat tolak macam ni? Kenapa 100% tolak 84% macam ni? Okay, sebab soalan nak, okay, soalan kita, biasa kita kena cari Q square dulu kan? Okay, tips dia tadi kena kira dulu Q square. Okay, tapi kita tak boleh ambil terus daripada kumpulan ini untuk dapatkan Q square. Tak boleh. Sebab apa? Kumpulan ini adalah kumpulan yang D besar dan juga kumpulan yang D besar, D kecil. Okay, ataupun boleh kata kumpulan ini adalah P square plus 2PQ. Okay, so kita tak boleh nak dapat nilai Q square daripada kumpulan yang diberikan yang 84% ni. Okay, tapi kita boleh dapat, okay, kita boleh kira daripada ni, kita boleh kira kat sini ya, kita boleh kira daripada kumpulan ni. Sebab kumpulan ni adalah kumpulan homozygous recessive. Okay, dia sebab dia dikawal oleh oleh recessive allele. So kumpulan ni adalah yang D kecil. Okay, ataupun kita kata kumpulan ni yang Q square. Okay, so therefore that's why kita kena kira benda ni. Kita kena kira macam ni. Okay, so maksudnya kita boleh dapat Q square kalau kita buat dan mendapatkan kumpulan yang homozygous recessive dulu. Okay, ini kumpulan yang homozygous recessive. Okay, so boleh dapat Q square. Okay, Q square nak buat macam mana? Kita kena tukar balik daripada percentage ke dalam frekuensi. Okay, so 16% ni tadi dia frekuensi, dia percentage kan. So kita buat 16/100. So kita boleh dapat balik frekuensi of the
homozygous recessive genotype kat sini. Okay, so kita dapatlah 0. Okay, so bahagi akan pergi ke sini kan. So 0.016. Okay, ini value Q square. Okay, so bila dah dapat Q square, kita bolehlah dapat Q kan? Miss, Ya, 0.16. 0.16. Okay, sorry. Okay, thank you. So, okay, 0.16. So, kita dapatlah Q sama dengan kita square root kan. Okay, kita buat macam ni. So, kita setkan 0.16. So, kita dapatlah Q sama dengan 0.4. Okay, 0.4. Ni untuk value Q. Okay, so since Q, okay, since P plus Q equal to 1, ni daripada equation yang tadi kan, since P plus Q equal to 1, so kita boleh kira P. Okay, kita tolak 1 tolak Q, so kita substitute lah 1 tolak 0.4, jadi kita dapatlah P sama dengan 0.6. Okay, kita menjawab tak soalan dia? Soalan dia, what is the allele frequency for dominant and recessive allele? Maksudnya dalam soalan tu dia nak P dan juga Q in the population if the population of bats at genetic equilibrium. Okay, boleh faham? So kita dapat Miss, Q dan P. Ya. nak tanya yang Q tu yang cari punya include heterozygous dan homozygous punya ke? Heterozygous. Yang Q. Yang Q. Sebab Ya, betul. Dia termasuklah Q yang dekat sini. Okay. Semualah Q, maksudnya Q dalam population tersebut. Okay. So lepas kami cari yang homozygous, kami square root kan, so dapat yang semua punya termasuk heterozygous. Betul. Bukan yang itu adalah genotype. Yang ni kita nak kira frequency of allele yang recessive sahaja. Okay, yang Q ni. Okay, yang Q ni. Okay, so maksudnya semualah recessive allele yang wujud dalam population tersebut. Termasuklah recessive allele yang berada dekat sini. Okay, yang berada dekat kumpulan yang heterozygous tu lah. Okay, boleh faham? Alright. So soalan seterusnya, calculate the genotype frequency in a population of 500 bats in the tested area. Okay, sekarang kita nak genotype frequency pula. Okay, dalam soalan dia tak sebut tau dia nak frekuensi genotype yang macam mana. So kita kena jawab tiga-tiga sekali. Okay, iaitu kita kena jawab untuk frekuensi for the homozygous dominant. Kita kena jawab juga, kita kena cari juga okay, untuk heterozygous dan juga untuk homozygous recessive. Okay, so walaupun soalan tu dia tak state yang mana-mana, so tak yang mana-mana genotype, so kita kena tiga-tiga sekali lah. Okay, kita kena substitute, terus kita dapat jawapan. Okay, tapi kena tunjuklah jalan kerja dia kalau tak hilang markah kan. So substitute saja 0.6 squarekan dan awak dapat 0.36. Okay, 0.36. Okay, 2PQ, 2P, okay, Q dapat 0.48. Okay, Q square, okay, 0.4. Okay, kemudian dapat 0.16. Okay, boleh faham? Tak boleh tak dekat tu? Soalan tak state genotype yang mana. Soalan state dia nak awak kira genotype frequency in the population. So dalam satu-satu population mesti ada yang frekuensi untuk homozygous dominant, frekuensi untuk heterozygous dan frekuensi untuk homozygous recessive. Okay? So kena jawab lah gitu kan. Okay, boleh faham tak kat tu? Okay, next soalan C.
Okay, if all the bats in the population of 500 bats do not resistance against the poison are killed. Okay, maksudnya dia kata kalau lah dalam kumpulan population tersebut, okay, semua yang ini dibunuh. Ini satu soalan yang apa ni, yang lain sikit. Okay, so kebanyakan pelajar dekat sini dia stuck lah. Okay, tapi tak susah pun. Okay, dia nak menunjukkan bahawa kalau kita kacau equilibrium of the population, kalau population tu tak lagi dekat equilibrium sebab ada kumpulan yang dibunuh kan. Okay, yang berkurang lah. So what is the frequency of the new dominant P dan new recessive allele Q in the next generation if the remaining bats in the generation breed randomly. Maksudnya dalam generasi seterusnya dia minta awak cari new P, okay, maksudnya new allele frequency per dominant allele, okay, dan dia minta juga awak cari new Q, okay, frekuensi untuk recessive allele. Okay, so soalan macam ni biasanya dia akan added sum of individu ataupun kill ataupun remove. Okay, so maksudnya dia nak menunjukkan soalan tu yang kita kacau population tersebut lah, bukan lagi dalam equilibrium. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, so jom kita lihat apa yang kita kena buat. Okay, alright. So, okay, ni soalan terakhir ya untuk hari ni. So, okay, macam mana kita nak buat? Okay, so yang pertama, okay, awak kena cari, okay, dia punya clue dia okay. Awak kena cari new gene pool. Okay. Awak kena cari new total number of dominant allele in the population. Okay, awak kena cari juga new total number of recessive allele in the population. Then baru awak boleh cari new P, okay, dan juga new Q. Ini dia punya kata kunci dia lah. Maksudnya dia punya clue dia. Okay, kena cari new gene pool, kena cari new dominant allele number dan new recessive allele number. Baru boleh dapat new P dan juga new Q. Okay, baru kita menjawab soalan. Ni antara clue dia. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, so kita buat. Okay, bilangan allele, bilangan individu yang dibunuh tu berapa? Okay, cara dia macam ni. Okay, saya suka buat dalam bentuk table ya. So kalau kata awak tak reti buat dalam bentuk table, tak ada masalah ya. Saya suka buat dalam bentuk table macam ni. Okay, so table macam ni. Okay, lepas tu, okay, buat table dulu. Okay, buat table. Oops. Sekejap Okay, buat table dan kita kena buat slow-slow benda ni ya. Jangan gopoh, kalau tak nanti silap kan. Okay. So in a population, okay, in a population tu mesti ada, okay, genotype. Mesti ada genotype. Okay, mesti ada genotype. Genotype apa? Okay, dalam kumpulan tu mesti ada genotype yang homozygous dominant, dibesar. Kan? Dalam kumpulan tu juga mesti ada heterozygous dan dalam population group tu juga mesti ada homozygous recessive. Okay, daripada setiap group ni kita kena kira. Okay, the allele they contribute. Okay, so seterusnya, okay, table seterusnya, okay, row seterusnya, kita kena kira
how many number of allele that contributed by each of group. Okay, group yang ini, group homozygous dominant for example. Okay, so macam mana nak kira? Okay, sini kita letak number of bags. Okay, sini kita letak number of dominant allele. Okay, sini number of recessive allele. Okay, so kita kira berapa bilangan individu daripada kumpulan yang homozygous dominant. Okay, tadi kan kita dah dapatkan yang ini sebenarnya apa kan? Yang ini sebenarnya P square. Okay, ni kumpulannya adalah P square. Okay, kumpulan ni kumpulan 2PQ kan? Okay, ini kumpulan yang Q square. So macam mana nak dapat bilangan individu? Ingat tak tadi macam mana ambil frekuensi darab dengan total number of individu kan? Okay, so kat sini kita ambil frekuensi value tadi. Okay, kita ambil P square. Kita darab dengan total number of individu. Okay, ini formula yang saya ajar tadi tu. Okay, dan kita akan dapat sebanyak 180 ekor batch. 180 ekor batch yang daripada kumpulan homozygous dominant. Okay, so sama juga dengan sini kita ambil value 2PQ tadi. Kita darab dengan total number of individu. Kita akan dapat 240. Okay, dan last sekali, okay, kumpulan yang Q square darab total number of individu. Okay, dan kita dapat daripada kumpulan ini sebanyak 80. Okay, boleh faham? Kita dapat 80. Okay, so ni total number of individu yang mana teacher? Yang barulah, dia bagi population baru sebanyak 500 kan? Okay, awak darab dengan 500 lah, yang ni 500 Okay, sebab dia bagi new population bersamaan dengan 500. Okay, so ambil value yang kita kira tadi, P square to PQ dan juga Q square tadi kita darab, so kita akan dapat macam ni. Cuma dekat sini, okay, kumpulan ni dah kill kan? Kumpulan ni dah mati. So kita takkan kira dalam kita punya calculation. Kita takkan includekan dia. Okay, so kita nak cari berapa bilangan allele yang dominant contributed by this group. Okay, sebab apa kena kira number of dominant allele? Sebab kita kena cari ni. Okay, so kita ambil lah 180 kena darab 2 sebab setiap individu akan contribute 2 allele yang dominant. So kita kena darab 2. Dapatlah berapa? Dapatlah 360 allele yang dominant that contributed, yang disumbangkan oleh kumpulan yang homozygous dominant. Okay, so what about kumpulan yang heterozygous? Okay, kumpulan yang heterozygous 240 sahaja tak boleh darab dengan 2 sebab each of individu daripada kumpulan yang heterozygous akan sumbangkan, akan contribute, okay, satu je allele yang dominan kan. So allele yang dominan daripada sini, okay, ada 240 je lah. Okay, ada 240 je lah kita consider kan. Okay, daripada kumpulan ni tak ada sebab dia dah mati. Okay, alright, faham? So kita akan add, kita akan tambah. Okay, maksud kata total number of dominant allele daripada grup yang homozygous dominant dan juga heterozygous ini. Okay, total dia bersamaan dengan 600. So kita dapat akhir ni. Kan? Okay, next. Okay, next. Number of recessive allele pula. Ni allele yang huruf kecil pula kan. Okay, so daripada ni, okay, ada tak allele yang recessive disumbangkan, contribute by homozygous dominant? Tak ada kan? Sebab dia, setiap individu dalam kumpulan homozygous dominant ni akan contribute D besar.
Okay, so tak adalah resesi alel daripada kumpulan dia. Tak ada kan? Okay, daripada kumpulan yang heterozygous pula, okay, since each of individu akan contribute satu alel yang resesi, so kat sini dapat 240. Okay, so maksudnya alel yang resesi kat sini tak ada, yang ini 240. Kat sini ada tak? Kalau ikut logik ada kan, sebab ada 80 ekor. Tapi masalahnya sekarang dia mati. Okay, so tak ada lah. So in this population, recessive allele hanya ada sebanyak 240 sahaja. Boleh faham? Okay, so kita pun menjawab yang ini. Okay, next kita kena jawab yang ni. New gene pool. New gene pool adalah total number of allele in the population. So total number of allele in population, ataupun kita kata new gene pool, kita kena tambahlah 600 tambah 240. So sama dengan 840. Faham tak? Okey. So sekarang kita kena kembali kepada cara manual, cara kemarin yang kita belajar nak kira alel frekuensi untuk dominan alel dan alel frekuensi untuk recessive alel yang kita buat cara manual. Okey, di mana new frekuensi of alel yang dominan ataupun awak letak P kan. So maksudnya new P bersamaan dengan kita ambil lah. Okay, 600 bahagi 840. Okay, so kita akan dapat 0.7143. What about new frequency of alel yang recessive? Ataupun kita kata new Q. Okay, 240 bahagi 840 sama dengan 0.2857. Faham tak? Yang bila kita nak kira yang ni, kita buat cara manual balik lah. Kita buat macam cara kemarin. Okay, di mana ini awak kena faham lah, kalau nak cari frequency of dominant allele bersamaan dengan number of the dominant allele bahagi dengan gene pool. Okay, nak cari frequency of genotype pula, recessive allele bersamaan dengan number of recessive allele bahagi dengan gene pool. Okay, boleh faham? Takat ni faham tak? Faham, Miss. Okay. Alright. So, kalau awak nak check balik kan, nak check betul ke tidak gene pool tu, awak ambil bilangan of batch, awak darab 2 je lah kalau nak check lah kan. Tapi tak ada masalah yang tu kan. Selagi awak tahu bilangan alel yang recessive dan dominan, so awak boleh dapat gene pool. Okay, senang je. Gene pool ni adalah bilangan individu darab 2 je. Okay, alright. So boleh faham takat tu? Okay. Saya nak awak buat soalan lah nanti ya. Sebelum test UPS 2 ni, kita tak tahu lagi tahu bila UPS 2, kita bersedia saja. Okay, kita tak tahu perubahan-perubahan, so kita bersedia sahaja. Okay, saya akan buat jadual Saya akan collaborate dengan cikgu-cikgu awak daripada kelas lain. Okay, untuk buat jadual supaya kita dapat efektifkan kita punya PDP kita dalam minggu yang kita kena buat online kan. Okey, awak pun kena balik sini 25 hari bulan kan. So kita tak tahu lagi, mungkin ada perubahan lagi, PKP dilanjutkan ke kan. So kita hanya bersedia sahaja. Okey, saya akan ambil attendance ya. Start daripada minggu depan. Okey, so minggu ni rugilah siapa yang tak join kan. So tengok rakaman lah ya dekat YouTube channel. Dan untuk minggu depan saya akan start ambil full attendance. Okay, so be ready. Ada problem bagi tahu. Okay, teacher saya ada problem handphone rosak ke, teacher rumah saya tak ada internet ke. Okay, so kita boleh cari solution untuk awak kan.
Okay, so jangan jangan malu-malu, okay, jangan diam-diam. Okay, awak tidak berseorangan. Ada juga kadang-kadang orang tu dia ada masalah juga macam awak. So kita cari solution lah ya. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Teacher nak screenshot sikit. Okay, alright. Satu nak on kamera ke? Teacher nak tengok sikit muka-muka ni. Tak nak Miss. Dah mandi ke belum ni semua ni? Sabarina. Oh sabar. Saidatun Najihah. Okay. Balkis. Dah mandi belum ni? Okay. So start daripada minggu depan teacher akan ambil ni dan ambil attendance sepenuhnya. Okay. 1, 2, 3 teacher nak screenshot. 1, 2, 3. Okay. So itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. 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 Assalamualaikum, Miss. Ya. Ada soalan ke? Saya nak, bukan, saya nak minta maaf saya masuk lambat jadi saya tak perasan mesej.